Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Welcome back to channel. So pagi ni kita akan review market sebelah pagi untuk kita tengok reaction pagi yang kita buat untuk malam tadi lah. So guys, first thing first, let's go untuk coin market cap untuk tengok review total keadaan market sekarang lah. So inilah coin market cap. So dia akan zoom sikit untuk dapat tengok. So guys, untuk market cap sekarang ada di 2 trilion. So decreasing daripada semalam, ada minggu lepas daripada 2.3 trilion. Dan volume pun semalam 260 bilion tapi dah jadi 230 bilion. So sedikit berkurangan lah dalam volume. Dan dominance still bertahan dalam 40%. So kita tengok BTC, price masih dalam lingkungan 43k, iaitu dalam strong support. Sama ada macam tengok bull vs bull vs bear, di mana head and shoulder lawan dengan channel lah. So siapa yang menang tu tak tahu, tu kita tengok lah. So BTC kita tengok volume BTC jatuh banyak, total market cap daripada 1.1 trilion sekarang tinggal 800 bilion lah. So inilah disebabkan kenapa market cap kita jatuh banyak kat sini, at least dalam banyak lah hilang kat sini kan. So mostly daripada BTC. Kemudian kita tengok untuk Ethereum masih bertahan tapi belum sampai target zone tu. Nanti kat chart tu tunjuk BNB pun masih dalam support resistance. Cardano dalam ni masih bertahan harga dia dalam $2. Dogecoin pun sama dalam 50, ada naik sikit, kena banyak je. Dan XRP kembali regain, malam dah jatuh 1.3 sebab BTC jatuh dan tengah regain balik 150. Macam tu cakap, XRP nak try untuk break resistance tapi dengan sentimen BTC yang bear, so dia effect lah. Setiap kali BTC jatuh, XRP pun akan jatuh, so fail untuk break resistance. Tapi looking good untuk XRP, back balik untuk untuk test resistance. So bukan XRP je effect, lain-lain price pun effect. Macam Ethereum tu rasa tu tunjuk itu, dia pun effect lah sama. So bukan saja XRP, semua coin effect sekiranya BTC drop. So itu untuk market overall market. Aku tengok pagi ni pun banyak yang merah-merah. So dalam tempoh 24 jam banyak merah lah. So kita tengok lah ini punya performance. So kita pergi ke BTC. So kan, ini adalah BTC daily. So kalau tengok masih dalam 22 minit sebelum candle tutup. So tadi maknanya tu dah tengok candle, dan kalau aku tengok tu boleh zoom sikit. Right, so ini daily untuk hari ni. So dalam masa 20 minit lagi candle akan tutup, kan kita akan dapat daily candle. So tadi candle maknanya dah main bawah ni. So kita tengoklah support, push back price ke dalam. So agak ni sebab tu dekat support ni lah, support yang kuat. So sekarang ni adalah kita tengok macam mana perlawanan antara bear dengan bull lah. Siapa yang menang kita tak tahu. So masih lagi dalam perlawanan. So tengoklah, mungkin dalam 1 hari 2 hari, so dia pun tak tahu, maybe 1 jam pun dia boleh buat. So kita tengoklah macam mana price tu. So kita akan pergi ke chart yang lebih kecil. So kita tengok 4 jam ada sebarang signal yang dapat. So kita tengok tak ada apa yang menarik dekat ni. So kita ambil 1 hour. Tapi 1 hour sebenarnya tu hanya monitor, tu tak tengok sangat sebab 1 hour kalau ni charting tak berapa cantik lah. Tapi kalau untuk trade okey, kita boleh pakai. So yang ni tu akan nampak macam last sebelum ni tu ada nampak yang ni, yang di mana descending triangle. So descending triangle ni pun dah terjadi, macam mana break dah descending triangle, pattern bear. So price pun dah sampai ke bawah. Sekarang kita tengok market untuk 1 hour buat lagi sekali buat descending triangle tu, meaning price akan jatuh ke bawah lagi. So kita tengoklah macam mana price reaction akan berlaku atau tidak. Tak semestinya pattern bearish akan berlaku, tapi dia most likely. So macam percentage untuk dia drop lebih tinggi. So kalau dah turun bawah, so kita tengoklah price tu akan drive ke sampai dalam 40 ke 38k. So macam tu lah. So kalau ini terjadi untuk hari ni, dan sampailah ke hujung malam nanti, daily close juga. Kalau candle baru buka lagi dalam 20 minit, dan besok kalau candle close di bawah ni, and then mana kita tengoklah head and shoulder, bull dah mining, bear dah menang pertandingan tu, kita expect price akan jatuh ke bawah lingkungan sini lah. So itu yang kita dapat tengok monitor. So hopefully
Seperti BTC dapat bertahan regain bound, ataupun kalau dapat bawah kita grab dip. Itu je kita boleh mampu buat untuk untuk price, untuk predict lah, untuk apa yang kita next, kita punya next plan ataupun kita punya strategi lah. So Zo punya strategi, kalau bound balik ke atas, alhamdulillah Zo profit akan naik balik, dan kalau jatuh ke bawah Zo akan grab lagi lah untuk future punya profit. So itu untuk BTC. So kita akan pergi untuk Ethereum. So untuk Ethereum, untuk kita akan pergi 4 hours untuk nampak lagi detail. Daily agak pack kat Lego. Okay, so tengok untuk Ethereum macam dia cakap, masa descending triangle dah pun belum lagi sampai dia punya target. So most likely kalau BTC jatuh lagi sekali, so kita akan tengok lah one more drop kat sini. So one more drop lah kita akan tengok untuk capai target. So whatever, Ethereum looking good. So Zo pun dalam mencari tengah mencari untuk tambah Ethereum. Itu Zo cakap Zo nak tambah kat sini, tapi bila Zo nampak yang ni Zo tak jadi, so Zo target bawah ni lah. So mesti Zo akan readykan dana dalam Binance untuk ready untuk buy dalam 3,000 lah. Bila price sampai 3,000 Zo akan grab lah. Grab Ethereum. So kita pergi ke BNB. So BNB, banyak lukisan ni. Siapa lukis-lukis ni? Anak siapa yang buat sangat ni? Okay guys, so sebenarnya tadi Zo dah buat recording untuk ni, tapi Zo tak tekan button record. So inilah yang Zo buat balik lah untuk Zo punya recording. So guys, untuk BTC sebenarnya sekarang berada di bawah tu, support lah looking good untuk buy. So hopefully BTC tak jatuh dalam masa singkat ni. Hopefully Binance dapat regain balik sedikit price untuk dalam tempoh 12 jam, at least sampai dah almost dekat resistance. Kemudian kalau malam lagi kita tengok, lepas geng-geng Europe bangun tu, dia orang buat transaction, so kita tengok BTC akan jatuh. So kita akan tengok ni lah, BNB dapat balik ke support. So kalau BNB tak regain untuk hari ni sebelum BTC jatuh, so kita akan tengok dia akan drop ke support ni lah. So support ni macam mana Zo dapat? Yalah, tengok detail lah. Zo akan tunjukkan macam mana Zo dapat support yang bawah tu. So siapa yang tengok boleh belajar sekali lah. So at least kita ambil swing low, swing paling low, dan kita ambil pada swing paling high. So kita dapat lah 0.6 sampai 0.7. 0.6 0.7 untuk Fibonacci dia akan panggil golden packet lah. Whatever, kalau kat resistance kat atas, so kita tekan golden packet untuk resistance. So mostly bila price sampai kat golden packet, sama ada price akan bound, strong bound, ataupun kalau dia break golden packet tu, meaning price akan continuous. So kena sama ada continuous ke bawah ataupun continuous ke atas, depend sama ada support ataupun resistance. So untuk je Binance tu akan saya tengok, hopefully Binance dapat regain sikit sebelum BTC berbuat drop lagi lah. So sama juga dengan ADA. So ADA pun lebih kurang sama situasi dengan BTC, sebab ada dekat support ni, and then kalau ADA dapat regain sikit untuk support, dan kita tengok lah tak akan ada, kalau BTC drop, so kita tengok keadaan ADA tak akan jatuh banyak lah, usually dekat back ni lah. Tapi sekarang ni kalau ADA still maintain dekat price support ni, so kita tengok price kalau BTC jatuh, kita akan tengok ADA akan jatuh ke support bawah ni lah. So macam support bawah ni sama juga macam BNB, kita akan swing low to swing high, so kita dapat bawah ni lah. Tapi dekat Cardano masih lagi ada dua swing low. So kalau break lagi bawah ni, so kita akan nampak ada swing low, kita akan dapat support lagi bawah, and then last swing low dia lah kat bawah ni. So kalau kat sini kalau apa pun jadi kat Bitcoin jatuh lagi drop bawah, so expected kalau ada nampak jatuh bawah. So kalau jatuh balik kat support ni, kita akan tengok balik lah, dia akan pergi balik last resistance. So very strong kat sini lah. So agak ni lah, macam itu kata last defense untuk ADA lah. Kalau dia drop bawah lagi, so kita tengok mungkin akan drop yang lama lah, dan nak regain balik mungkin makan masa yang lama. So itu ADA. So kita tengok SRP, macam dia cakap tadi, SRP berada di kawasan resistance. So looking good untuk ni, untuk SRP sekiranya BTC drop lagi untuk hari ni. Sebab apa? Dia cakap sebelum ni pun sebelum ni SRP berada kat kawasan ni. Tuan tak sini ini 4 hours, so kat sini ataupun kat sini 2%, tapi all dekat resistance. Kemudian BTC jatuh daripada 54 ke 30 ke 43, kita tengoklah dia bound balik ke bawah.
So efek apa-apa coin pun akan efek sekiranya BTC jatuh. So hari ni dia dah balik ke resistance. So kalau BTC drop lagi hari ni ataupun esok ke, so kita nampak lah continuous akan drop bawah lah. So hopefully kalau SRP nak selamat, mungkin SRP boleh break dulu resistance, kemudian sedikit bounce, and then kalau BTC jatuh dan buat ni lah. So ini yang Zul tengok sebenarnya, Zul harapkan, sebab Zul pun ada pegangan XSP, SRP yang banyak juga. Tapi mostly sekarang SRP pun still Zul masih still profit, dan punya profit dia berkurangan lah, tapi mostly beri profit. So sebab tu Zul tengok altcoin Zul banyak support Zul punya ni lah, Zul punya portfolio. Walaupun BTC jatuh dan bagi negative profit, tapi altcoin Zul semua positif. Tu dia support lah dropping tu. So kita tengok macam mana yang Zul nak ni pun tu tunjuk, tu dapat macam tu share semalam. Kita ada symmetry triangle untuk SRP yang besar ni. Tu symmetry triangle ni price boleh ke mana-mana je, sama atas ke bawah. So kalau expected price kalau jatuh, kalau break ke atas, so kita akan ambil ini, and then expected price akan macam ni lah, almost 1.6 ke 2.2. So inilah yang Zul harapkan benda berlaku. Dan kalau jatuh ke bawah pun kita akan tengok price balik 0.3 lah, elok 0.5. Tapi hopefully rasa tak ni takkan agak rare lah untuk berlaku, sebab kita tengok SRP keep push resistance. Cuma yang menghalang SRP untuk break sekarang ni adalah BTC lah, sebab BTC ada segment bear dengan Elon Musk buat hal kan. So masih belum ada lagi. So price expected kalau price BTC jatuh ke 38-30k, so kita tengok lah. Tapi RSP pun jatuh, tapi looking good untuk RSP, sebab RSP berada di resistance. So untuk RSP drop maknanya dah kat kawasan ni lah. Kecuali kalau RSP berada di kawasan ni, contohlah hari tu, dan dia drop, so kita tengok akan drop bawah dan break resistance. So bad sign lah, meaning all total market akan weak lah. Crypto akan weak dia punya market lah. So kita akan tengok semua coin akan mengalami pengurangan lah. So mungkin kita tengok balik macam mana 2017, mungkin tak, mungkin akan jadi. So siapa nak tahu pun 2017, so mungkin boleh search balik dalam YouTube apa yang berlaku 2017. So mungkin kat situ anda akan prepare lah. So macam tu okey je untuk ni, untuk 2001 kalau dia jadi balik. So memang expected pun kalau benda tu jadi, dan kita ada support yang strong lah. Kita apa yang kita boleh buat, kita cari kawasan deep yang sesuai lah. So untuk last ialah kita tengok dekat Dogecoin. So Dogecoin ada channel falling channel tu, tapi Zul tak share pun sebelum ni, sebab dia punya price target pun still dalam within support resistance tu. Macam Zul tak ambil cara sangat lah pasal falling wedge ni. Sebab apa, price dia masih dalam support resistance tu. Kalau dia punya target tu break resistance, yes, tu akan lebih fokus lah, lebih monitor. So kita tengok price stay dalam ni support resistance tu. Kita tengok lah macam mana untuk ni Dogecoin pun masih dalam dekat dengan resistance, almost dekat. So anything happen kat BTC, so kita akan tengok lah Dogecoin at least dia akan back ke 0.3 ataupun support. So kalau ada siapa yang minat nak tambah, boleh lah. Zul pun ada Dogecoin, and Dogecoin pun sama, Zul beli itu, dia still positif, tak banyak tapi still positif lah untuk altcoin Zul. Semua BTC je yang Zul mengalami sedikit negatif, tapi walaupun negatif, altcoin yang Zul lain cover. So overall still profit. Last malam Zul check, sebelum tu ialah 30%. Macam mana Zul punya profit daripada 27% jatuh ke 13%, and then masa 64 jatuh sampai ke 50, Zul punya profit 11%, kemudian regain balik 27%, 30%, then semalam Zul tengok check adalah 30%. So hari ni Zul tak check lagi. So lepas ini Zul akan check balik, Zul akan ada buat pengiraan untuk dekat Excel Zul akan key in semua data, dan kita tengoklah berapa persen. So untuk semalam sebelum kalau ikutkan ini price still sama macam semalam, so at least dalam 18% still profit lah untuk all total Zul punya profit. So Zul rasa itu saja untuk pagi ni yang Zul share. Yang price Zul akan monitor mainly dekat sini lah, dekat BTC. So whatever happen dekat BTC akan effect dekat altcoin. So itulah hari ni Zul nak tengok macam mana daily close adakah sampai break bawah dan benda. So kalau ikutkan semasa ada 9 minit lagi
So sebelum price close, so kan looking good, price back to channel. So masih masa awal, mungkin candle hari ni yang akan buat break bawah sebab sentimen bear masih kuat. So guys, itu saja untuk review untuk pagi ni. So kita jumpa lagi malam nanti untuk review sebelah malam, kita tengok price reaksi. So kalau anda semua rasa TA tu membantu anda untuk tengok lebih luas market ke mana akan pergi, so please like, subscribe. So jangan miss lah target selalunya Zul akan buat untuk review pagi dan malam. So guys, see you again, bye bye. Everybody get your fucking hands up.